Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian kita, pembacaan kitab kita 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah pada malam ini penutup hari. Betul tak? Malam ini insya-Allah kita baca penutup tentang kitab. Baik, pada muka surat 109 kitab Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Penutup, yakni khulasah ataupun ringkasan bagi keseluruhan bab 42 hadis yang kita baca sebelum ini. Negeri akhirat, memasuki syurga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah matlamat bagi kehidupan seseorang yang beriman di atas permukaan bumi ini. Hadis 40. Malam ni 41. Pintu tobat macam buka. Tetap tanda. Ada tanda tak ada? Ada. Boleh 12. Hak putih sana soal saya lah. Soal baca lah. Malam ni menutup betul. Malam ni menutup. Malam ni kami bakar yang pun. Kami bakar. Tengok maklum di belakang puasa tu, bukan kami golek lah. Baik. Segala usaha dan pertimbangan dalam menghadapi bermacam-macam masalah di dunia ini adalah berdasarkan kepada keuntungan yang akan dicapainya di negeri akhirat nanti. Oleh kerana itu, kesedaran yang mendalam mestilah wujud di lubuk hati bahawa negeri akhirat adalah lebih baik daripada dunia ini. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, secara ringkas apa yang kita buat atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada baik ataupun buruk, kesemuanya akan dibalas oleh Allah pada hari akhirat kelak. Sebab tu bila hidup atas muka bumi ini, jangan kita sia-siakan dia, dan jangan kita menyebabkan diri kita termasuk dalam golongan yang apabila kembali kepada Allah kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah Ta'ala sebut cerita dalam Quran ni banyak tentang golongan-golongan manusia yang apabila menghadapi saat kematian, mereka ini mula rasa gelisah, mula rasa tak puas hati, mula rasa menyesal dengan kehidupan yang telah mereka habiskan. Antaranya dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala sebut pada ayat 99 dan juga ayat 100. Allah Ta'ala sebut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, hatta idza jaa ahadahumul maut, dan
apabila datangnya saat kematian kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, datangnya kematian ini kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah, yakni yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mai kematian, datangnya sakaratul maut, maka pada ketika itu mereka ini berkata kepada Allah, qala rabbirji'un, wahai Tuhan, wahai Allah, kami nak kembali semula ke atas muka bumi. Berikan kami peluang sedikit ya Allah, bagi panjang sikit umur kami ya Allah. Kau tangguh saat kematian kami ini ya Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila menghadapi sakaratul maut, ketika itu manusia yang bakal menemui kematian, dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara yang sebelum ni dia yakin sahaja, tetapi pada ketika itu dia sudah melihat dengan mata kepala dia yang dipanggil sebagai ainul yaqin, dengan mata kasar dia. Dan pada saat itu akan menimbulkan lagi keyakinan dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu iaitulah orang yang nak mati akan melihat malakul maut, malaikat maut. Maklum tu dengar tak lagu malaikat maut maklum? Maklum kata buih hak berlaku nak mati mai tala kat kita. Hak dia tak mau nak tala pula. Tak pernah dengar ke tak? Nah, orkestra ya. Ding 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 bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan ding-ding, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan yang kedinginan, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan yang kedinginan. Jing 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 jing. Maklum apa tak mau nak minjut dulu ni. Nam dia kata kami tak mau kata apa dah Ustaz. Oi dengar lagu mati ni tak lalu makan apa dah. Balik dari goreng pisang pula sedap. Tu tak ada dengar tu. Maka dia bila mai kematian, ketika itu manusia akan melihat malakul maut. Dalam satu riwayat pernah ditanya kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sahabat mai tanya dia, wahai Abu Musa, kami nak tanya kamu, bilakah masa seseorang manusia itu dia takkan kenal dah orang yang ada di sekeliling dia. Walaupun sebelum daripada tu dia kenal hak ni pak dia, hak ni mak dia, hak ni abang dia, ni adik dia, ni kakak dia, ni anak dia, ni suami dia, ni isteri dia. Sebelum tu dia kenal. Tapi bilakah masa seorang manusia ni siapa ada tepi dia pun dia tak kenal dah. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, iaitulah apabila dia melihat malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawa dia. Dalam riwayat kata kalau orang tu baik, maka malaikat datang dalam keadaan yang wangi, datang dalam keadaan yang indah, datang dalam keadaan yang cantik, maka akan mati dalam khatimah. Tapi malaikat keadaan rupa yang huduk, rupa yang gerun, dalam keadaan busuk, maka ketahuilah, kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika itu petanda dia akan menghadapi su'ul khatimah, kematian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sakaratul maut kita nampak pada ketika itu. Maka inilah yang menyebabkan orang-orang yang ingkar, dia kata qala rabbirji'un, wahai Tuhan, kami nak patah balik atas muka bumi. Boleh patah tak? Tak boleh patah balik dah. Dalil dia Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata apa? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kami tidak akan melengah-lengahkan, kami tidak akan menangguh-nangguhkan
kami tidak akan melewat-lewatkan kata Allah akan ajal seseorang hamba yang telah kami tetapkan. Kalau Allah Ta'ala tidak memperlengahkan, sudah semestinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mempercepatkan kematian seseorang. Jadi pokok ni minta, wahai Tuhan, kami nak balik semula atas muka bumi, wahai Allah. Hidupkan kami sat pun tak apa, wahai Allah. Kerana apa? Mereka minta dihidupkan semula. Allah Ta'ala kata, la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ayat 100 Allah jawab. Allah Ta'ala sebut, pasal apa yang pokok ni nak kembali ke atas muka bumi sat pun tak apa. Allah Ta'ala sebut, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka duk minta supaya diberikan peluang. Kerana apa? Mereka nak melakukan a'malu salihah, amalan-amalan fima taraktu, yang telah kami tinggalkan ketika hidup di dunia dahulu. Di masjid dulu, ya Allah, tiap-tiap malam ada kelas pengajian. Ada yang mengajak tauhid, ada yang mengajak fiqh, ada yang mengajak tasawuf, ada yang mengajak hadis, ada yang mengajak tajwid, ada yang macam-macam yang diajak di masjid. Tapi kami tak pergi, ya Allah, tolong bagi sah ya, kami nak pergi mengaji balik. Wahai Allah, di dunia dulu, wahai Allah, ada depa buat kursus haji. Saya tak pergi kursus haji, saya pergi haji buta karek gitu saja, ilmu tak ada, ya Allah. Saya baru tahu hari ni ibadah haji saya tak sempurna, tolong bagi patah balik saya. Waktu tu kamu nak minta, wahai Allah, di dunia dahulu saya tak tutup aurat. Saya duk kayuh gerek merata cerak kok Pulau Pinang ni, ya Allah. Saya naik dengan basikal dengan isteri saya. Bini saya pun pakai ketak cerak satu macam. Saya pun pakai selafie, nampak kepala lutut pula, tunjuk aurat pula. Wahai Allah, la'alli a'malu salihah. Aku nak patah balik, aku nak bertaubat balik, aku nak berbetul balik, aku nak tutup aurat balik. Ya, hak kami buat dong. Kami nak padam balik lah. Allah Ta'ala kata, innaha kalla. Allah Ta'ala kata, wahai hamba Allah, wahai hambaku yang ingkar, wahai hambaku yang ketegang, kalla. Maksudnya apa kalla? Orang muda kata, tobat lahu, tak ada pasal aku nak bilang. Bahasa kita betul lah. Allah Ta'ala kata, kalla, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hei hamba-Ku yang ingkar, yang hamba duk minta ni, kalla, aku takkan bagi. Kerana apa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan kamu, apa yang kamu minta pada saat ini adalah sia-sia dan tidak akan dilayan oleh kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan Allah Ta'ala juga kata, selepas daripada mereka mati, mereka akan berada di satu tempat, yang mana tempat ini ada benteng di antara mereka dengan hari pembalasan, iaitulah barzakhun, alam barzakh. Bila duduk dalam barzakh yang tidak baik, maka dia berada di alam barzakh juga, berada dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang pada hari, orang yang menyesal bila hidup atas muka bumi, tak mau nak rebut, tak mau nak ambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata ulama tafsir, di antaranya al-Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Imam Qatadah kata apa? Cuba tengok dalam ayat tu, betapa menyesalnya mereka yang kufur kepada Allah pada hari akhirat. Waktu nak mati tu pun dah menyesal dah, nak kembali semula, nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang hak menyesal. Maka kata Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata itu perihal orang yang kufur. Tetapi kita ini dipilih oleh Allah, berada di atas jalan yang baik, berada di atas jalan ketaatan, maka kita kena bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita main duduk dalam majlis ilmu, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh berselawat, boleh beristighfar, boleh berdoa, boleh bertadarus, boleh baca kitab, boleh baca hadis. Itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala
pilih kita istiqamah atas jalan kebaikan. Nah, ni taman naik banyak ni kok ni tuan. Ada orang duit taman ni. Ada dah mana? Ada dah taman kok ni. Barangkali masjid kita tak penuh malam ni pergi bayang masjid lama kok tu. Depa bayang masjid lama. Nah, depa kata masjid baru orang duk pi dah. Kami pergi duduk masjid hak lama, tembang pi. Tembang pi, bukan tembang bohong, tembang pi. Siang main mana ni? Siang yang ni ke yang mana? Tapi sana, dia kata kami nak pi dua-dua apa tak ada dah. Pasal dua-dua ada dah orang. Kami nak pi hak masjid tak ada orang. Dia kata, bukan ni orang Buddha ni lah, tapi katanya kok ni juga. Dah. Jadi apa? Alasan. Nah, ada orang boleh kayuh direct 79 km. Dia nak update dalam Facebook gila-gila dah. Tapi masjid tepi pagar rumah dia bukan kayuh direct, lompat pagar dua atas sah dah. Tak dapat juga. Pasal apa? Sebab itu bila mana kita menghayati satu zikir yang diajar oleh Nabi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kuasa yang lebih hebat melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, setiap benda baik yang kita buat semuanya hakikat daripada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang umur dia ataupun orang ni masa hidup dia 24 jam, tetapi amalan berbeza-beza. Amalan berbeza-beza. Bukannya beza pada bilangan jam. Bukannya kawan ni banyak sembahyang, dia tak apalah banyak sembahyang ustaz. Oi, pasal dia 36 jam, tak ada. Nah, dia tak apalah banyak sembahyang ustaz, pasal dia masa dia 48 jam satu hari, kami 24 jam ya. Dah. Nah, ada ulama yang Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kat dia. Nah, sehari boleh baca Al-Quran sampai 10 juzuk sehari boleh baca. Satu orang maklum di Perak tu, dia duduk di pondok. Duduk di pondok. Jadi tua lah, suami meninggal umur 80 barangkali. Tanya dia, maklum apa tiap-tiap hari amalan maklum? Dia kata amalan maklum tiap-tiap hari baca Quran. Dia kata, tak duduk tunggu nak mati tu berapa hari baca Quran lah. Umur berapa? 80 lah. Baik. Berapa maklum boleh baca Quran? Dia kata alhamdulillah dalam keadaan tak kuat ni 3 hari sekali khatam Quran. Dia Ada hak orang umur 83 hari sekali. Hak 90 pun tak tentu. Faham tak faham tu dah. Nah, ada orang hak umur 90 kalau nak politik perjuang sana, perjuang ni, aku biru motor tak boleh tak tahu. Nah, dia pakai lebih biru ni. Dia kata aku tak nak tengok ustaz akan lebih biru. Ni malah ni tengoklah. Dah. Ni kopiah Tunisia tuan. Nah, dia macam-macam color ada 6 color ada rumah dia. Nah, dah. Jadi apa dia? Umur 80, maklum tu 3 hari sekali khatam Quran. Macam sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, nah, level lebih kurang baca Quran ni. Nah, sehari 10 juzuk, 3 hari khatam Quran. Kita nak boleh sehari juzuk tu pun tadarus orang setengah baca ataupun muka lagu kerepot dah balik pun. Dia kata hari aku ni dia baca 3 muka ya, aku nak 4 atau 5 muka tu baru lajak 2 muka ya. Tapi maklum ni sehari 10 juzuk, 3 hari 30 juzuk. Pasal apa maklum? Kerana la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada anak muda tak boleh baca 10 juzuk. Saya pun tak boleh baca 10 juzuk. Nak menggambarkan apa maklum? Ketaatan, kebaikan dia tak duduk pada umur. Dia tak duduk pada qudrat, tapi duduk pada apa? Duduk pada pemilihan tilikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pasal apa? Kata Imam Qatadah, kamu tengok ayat ni, orang yang ingkar waktu nak mati tu baru nak baik-baik. Tapi kita sebelum mati lagi telah dipilih oleh Allah berada pada jalan pada jalan kebaikan. Baik. Dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 27-28. Ayat dasar ni surah Al-Mu'minun, depa ni minta wahai Tuhan kami nak patah balik boleh tak? Kami nak patah balik sat. Jawapan dia memang tak boleh dan tidak berlaku sama sekali. Dalam ayat surah Al-An'am 27-28 Allah Ta'ala cerita
kalau kami bagi mereka peluang untuk bertah balik. Kalau, bila kata kalau ni tak apa nak cantik lah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala nak bang pokok hak engkau ni mau kalau kami bagi peluang pun boleh tengok lagu mana dia akan buat. Nah, surah Al-An'am 27-28. Allah Ta'ala menyatakan walau tara wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu 'anhu wa innahum lakadhibun. Allah Ta'ala kata walau tara, wahai Muhammad, sekiranya tara, kamu melihat bila pada hari akhirat wuqifu 'alan nar, wahai Muhammad, kalau hari akhirat Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu golongan-golongan manusia yang sedang berjalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan nampak ada golongan manusia yang akan berjalan masuk ke dalam neraka Allah disebabkan maksiat kekufuran yang mereka buat. Ketika itu faqalu, mereka berkata, siapa mereka? Orang hak nak masuk neraka ni. Sambil duduk jalan tu duduk kata faqalu ya laitana, celakalah kami, habislah kami, mampulah kami hari ni kena rembak dalam api neraka. Nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Pok-pok hak nak masuk neraka ni dia kata apa? Celakalah kita. Alangkah cantiknya, alangkah beruntungnya nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Kalau bagus waktu ni Allah Ta'ala nuraddu, kembalikan kita. Allah Ta'ala bagi kita mai balik ke atas muka bumi. Apa dia kita nak buat? Wala nukadziba bi ayati rabbina. Kita akan berjanji, kita akan bersumpah, kita akan apa? Kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kami janji ni. Pokok ni. Wa nakuna minal mu'minin. Wahai Tuhan, wahai Allah, kami janji kalau kamu bagi kami hidup sat saja atas muka bumi, kami nak jadi orang hak betul-betul beriman, ya, solidnya beriman. Dia pun minta ni. Sedangkan waktu tu nampak dah neraka tu clear dah, tapi minta lagi. Allah Ta'ala kata bal badalahum kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu. Allah Ta'ala kata walau ruddu la'adu, sekiranya kata Allah, kalaulah kata Allah, ruddu, kami kembalikan mereka atas muka bumi. Kalau kami ikut hak mereka kata Allah Ta'ala, kami bagi mereka hidup balik atas muka bumi. Apa mereka buat? La'adu lima nuhu anhu. Pokok ni akan buat balik benda hak kami larang. Kami kata tutup aurat, mereka buka aurat. Kami kata jangan makan rasuah, mereka makan rasuah. Kami kata jangan pecah amanah, mereka pecah amanah. Kami kata jangan cenderung pada orang yang zalim, mereka ikut orang yang zalim. Kami kata kena semayang, tak semayang. Kami bagi dah peluang kali yang kedua, tetap juga lawan mentah kami kata Allah, wa innahum lakadzibun. Allah Ta'ala kata sesungguhnya benarlah mereka ini lakadzibun, orang yang suka berbohong, yakni jenis manusia suka duk bohong lah senang, sehingga kan nampak dah neraka, tetap kembali kepada kekufuran. Sebab tu dalam hadis Nabi menyatakan seorang manusia apabila melazimi akan perkataan yang benar, maka akhirnya Allah Ta'ala akan sabitkan dia, akan golongkan dia dalam golongan yang benar, minas siddiqin, orang yang benar perkataan, perbuatan dan iqrar, dan juga hati dia juga benar. Ni bila mana dia lazim benda hak dah. Tapi kata Nabi SAW, kalau orang ni lazim akan dirinya perkara yang dusta, muhung, tipu orang dan sebagainya, maka sampai satu ketika Allah Ta'ala akan golongkan dia daripada golongan minal kadzabin, orang-orang yang dusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam apa? Ini macam pok ni.
Nampak dah neraka, tapi bila bagi patah balik, lawan balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata pengarang rahimahullahu taala, dia kata apa? Hak kita buat atas muka bumi, kita akan boleh pada hari akhirat. Jadi matlamat orang beriman pada Allah ada syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul apa pun yang kita buat ikhlas. Cara buat ikhlas ni tuan-tuan pakai payah nak boleh dah. Ikhlas ni makna apa belum ikhlas? Ni ikhlas ni tak ambil duit ustaz dia tak betul. Kalau ikhlas tak ambil duit hak kerja apa tu neraka habis. Kalau dia kira kedui tu ada bukan makna ikhlas ni kedui je. Dah. Kalau duit tu hak dia atas dia kerja, masa dia petrol, duit dan sebagainya, itu hak dia. Tak boleh claim dia ni ikhlas tak ikhlas. Pasal apa? Pasal duit. Tak boleh. Tapi ulama kata ikhlas ni dia iaitulah satu benda yang kita buat mutlak kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayat dia apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah kami memerintahkan mereka, yakni ahlul kitab, kata Allah. Mereka jadi ahlul kitab, kata ulama tafsir. Apa? Sembah Allah macam mana? Liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Yakni sembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar sembahan, yakni tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana kata ulama tafsir, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni Allah Taala wa ma umiru illa liya'budullah, dan kami perintahkan manusia, terutama dalam ayat ini merujuk kepada ahlul kitab secara khusus, secara amnya manusia lah, sembah Allah Subhanahu mukhlishina lahu, yakni suci, yakni apa dia yang dia buat tu semata-mata kerana Allah. Ayat ni sampai tang ni tuan-tuan membawa erti iaitulah i'tiqad, yakni keyakinan di dalam hati. Satu. Yang kedua, lepas keyakinan daripada dalam hati, taat perintah Allah, beriman pada Allah. Apa tanda dia beriman pada Allah? Yuqimus salah wa yutuz zakat. Dirikan sembahyang, menunaikan zakat. Jadi kata ulama, orang beriman dia tidak dikira orang yang beriman laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna dia tak cukup kalau dia saya beriman tapi sembahyang tak, maka belum lagi sempurna iman dia. Saya sembahyang tapi lawan perintah Allah. Saya beriman tapi dia sekian, maka di dalam ayat ini kata ulama, iman itu dia mesti digabungkan dengan beberapa elemen. Yang pertama, keyakinan di dalam hati. Yang kedua, wal amalu bil jawarih, dia kena menggunakan nikmat tubuh badan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhlas ni payah dah. Oh, ikhlas payah. Payah nak boleh hakikat ikhlas cukup payah. Sehingga kan makna ikhlas di sini dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, ulama tafsir secara ringkas yang dikatakan ikhlas. Contoh. Nak tengok ikhlas boleh capai ke tak boleh capai. Payah ke tak payah ikhlas ni? Baik. Bila mana orang tanya kita, haji mai sembahyang jemaah berapa? Dia kata nak boleh 27 kali ganda pahala. Betul ya? Betul lah dalam hadis sebut tu. Betul tak tu? Bagi orang awam, kita kata bagi orang awam diterimalah perkataan dia. Tapi bagi kita hak mengaji, kita hak mengaji kurang tepat hak dia sebut. Kerana ulama sebut sekiranya semata-mata mai tu nak boleh pahala 27, membawa erti kita sembahyang bukan kerana Allah, kerana 27 pahala. Ui, berat nak. Nak boleh hak ikhlas itu pada
Pasal apa kamu menuntut amal? Kerana saya takutkan neraka. Betul ya tak ada kata? Betul ya zahir kata tu betul ya tak? Tetapi hakikatnya ulama kata dia menutup aurat bukan kerana Allah, kerana takut neraka. Maka amalannya itu tak termasuk lagi mukhlishina lahuddin. Waduh, payahnya. Jadi sekiranya kalau dia kata saya beramal ini nak dapat 27 ganda pahala, membawa erti dia menjadikan tujuan utama 27 pahala itu utama, adapun Allah perantara nak sampai 27 pahala tu ya. Contoh dah boleh tak? Hak ni contoh 27 pahala. Allah, bukan Allah lah, contoh nak bagi faham. Faham? Mayang mereka nak beli 27 pahala. Poin halah kali 27 pahala. Poin halah kali bebas neraka. Poin halah kali syurga. Poin halah kali sekian. Baik. Allah Ta'ala duduk di tengah-tengah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Patutnya Allah Ta'ala duduk tami. Hak 27 duduk tami. Faham tak? Maknanya apa? Amalan 27 tu perantara untuk kita nak rebut, nak boleh hakikatnya apa? Rahmat, keridhaan Allah. Cukup tak? Saya nak 27 pahala. Maka Allahnya di mana? Faham tak? Di sini ulama bahas tentang hakikat ikhlas. Maksudnya payah nak boleh ikhlas. Tetapi adakah empat ni tak payah mayang lah tak ai? Kalau dah betul dah mayang terus dah benar. Pasal tak ikhlas. Bukan makna lah betul. Makna dia ulama nak Nabi SAW sebut yang tu yang ni siapa buat dapat sekian-sekian sebagai at-targhib, galakan kepada kita supaya kita buat tu di samping 27 tetapi hakikat bukan 27. Hak kita nak hak Allah Ta'ala punya redha. Bila Allah redha 27 boleh ha? Boleh ha? Tapi kalau niat dia 27 bukan kerana Allah asal, agak-agak 27 boleh ha? 27 pun tak boleh. Hak Allah Ta'ala pun tak boleh juga. Nampak tak? Ni yang dikatakan payah nak boleh sungguh-sungguh tu. Tapi usaha tak? Kita main mengaji, usaha mudah-mudahan dapat kedua-duanya. Baik kalau. Dan katanya lagi, dia kata ni sokong baca hadis dah kan. Tetapi oleh kerana setiap orang yang hidup di dalam dunia ini adalah terpaksa mengikut sunnatullah dalam pentadbiran dunia, maka terpaksalah ia hidup dengan mengambil kira persekitaran yang ada di sekelilingnya. Ia telah diwajibkan mencari nafkah untuk sarahan diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya, dan ia terpaksa pula berusaha untuk mendapatkan yang akan digunakan bagi membantu orang lain yang kurang bernasib baik sebagai sedekah jariyah yang menjadi simpanannya untuk hari akhirat kelak. Jadi apa yang kita buat, yang penting biar dia berjalan pahala tu. Kalau ni mungkin kita berasa tak nampak, tapi bila mana kita dah mati, maka ketika itu barulah kita nampak. Masalahnya benda-benda ni benda sam'iyah, bukan benda hak kita boleh ambil dari dengar ya. Adapun nak dengar, nak nampak betul, tak nampak. Melainkan duduk pada tempat dia. Kalaulah orang yang telah mati boleh hantar WhatsApp ke kita syok, masuk seminggu untuk buat hantar PM tepi. Lagi PM banyak, kan? PM tepi. Hantar kat kita. Assalamualaikum Haji Yusuf. Saya ni anak qaryah awak muda nak sembahyang sekian-sekian, nama sekian-sekian, kita minum yang kopi apa sekian-sekian. Alhamdulillah, saya ni dah masuk kubur. Saya jumpa dah deal dah dengan malaikat maut, dengan malaikat maut nakir. Kalau Haji Yusuf ke Ustaz Iman ke mana-mana yang pernah main masjid awal kuda ni, malaikat boleh kancing tak payah soalan-soalan kubur. Kalau lalu tu tenang tu tadi, tenang banyak tak ada bayang tu dah. Tapi ada orang datang tak ada. Ada kawan kita datang. Ni dia kata ni semalam aku masuk kubur, dia kata lah seronok sungguh dia lah. Ada yang terjun, ada hanu, ada tak ada
diberitahu. Melainkan Nabi habang ada nikmat, ada azab, ada sedap, ada sakit, ada yang, maka benda itu kita ambil dan faham dan yakin, percaya. Bila kita nak dapat dia, bila mana berada pada situasi tersebut. Sebab tu ulama-ulama, orang-orang soleh, dia buat bekalan siap-siap dah. Dia buat bekalan siap-siap. Ni pengarang kita ni dia buat jariah dah lah ni. Kita duk baca ni dia tak mati ke. Syekh Fahmi Zana tak mati, duk buat lagi, duk mengajar lagi, tapi pahala berjalan dah. Sebelum mati pun pahala duk jalan masuk dah. Jadi kita apa pahala yang telah kita buat untuk nak memastikan ianya berjalan dan terus sampai kepada kita sehinggalah ke hari akhirat. Lah ni orang duk kalau labuk sana, labuk sini untuk kesenangan dunia. Alhamdulillah tak menjadi masalah. Saya boleh bawa dinar tiap-tiap bulan. Saya berjanji dengan diri saya nak beli 1 dinar tiap-tiap bulan. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Ustaz, 1 dinar pasti tak ngajak apa? Dia ngajak. Bukan untuk saya, tapi apa? Untuk masa hadapan. Kalau Ustaz kata masa depan kita tak tahu, kata. Pandai lah duduk guna orang kita. Pandai lah. Guna untuk apa malu? Guna untuk anak sekolah. Guna untuk kita punya sebab hidup kita. Barangkali sakit, Allahu a'lam, sakit ke COVID-19, COVID-20 ke apa mana, tapi tahu ni hadut melah ni macam-macam punya penyakit. Nampak tak? Maka benda-benda ini perlukan kepada persediaan. Mah lah ni mahal lah bro. Mah hari ni 1 gram tak silap 280. Kemarin 2 hari 3 4 hari lepas 1 gram 300. 1 gram 300. Nampak tak? 1 gram 300. Tak mau cerita lah pasal mah ni. Kita duk promote mah lah. Siapa nak usul mah, kita boleh menjumpa. Kita kancing tengok orang. Tak. Untuk apa lah? Ini orang bukan Islam dah buat lama lah. Cina bukan Islam tu buat lama lah. Tapi tak abang kat orang Melayu. Pasal apa? Takut orang Melayu ni bila dinar. Sebab itu dinar, mata wang dinar ni belum kerajaan Kelantan buat dulu kuasa. Zaman Turun Yazid pun kalau tak silap dia. Dinar Kelantan, katanya tak boleh nak digunakan secara meluas. Sebab Wallahu a'lam. Sebab mata wang di dunia ni siapa yang kawal? Bank dunia lah tuan-tuan. Bank dunia ni mayang lah. Ini bapa tak mayang maka ni. Tak kesan kalau orang guna dinar ni, kesan buat dia tahu. Kesan dolar pun beruduk terdunia. Kalau satu dunia kembali kepada dinar. Baik, contoh yang kata dinar punya nilai ni pada zaman Nabi beli dinar. Zaman Nabi 1400 tu dulu. Zaman lah 1 dinar berapa malam harga 1 dinar hari ni 1222 ringgit. 1122. Kemarin 1229. Tulis nombor jangan tikam ya. Nampak tak tuan-tuan? Zaman Nabi sekor kambing 1 dinar. Zaman lah 1229. Boleh beli kambing rekor? Boleh beli kambing rekor. Maknanya apa? Dinar ni dia tak pernah turunnya. Dia mesti boleh beli dengan barang yang senilai dengan dia. Tapi kalau duit ringgit, dulu kambing orang 600, 700. Lah ni boleh kambing 600, 700 tak ada. Kambing beranak 4 hari masuk tadika pun tak lepas pun tak boleh tu. Harga kambing akikah lah 1,500 balik kurang. Tu kira habis janggut paling panjang lah tu tuan-tuan ni. Kalau jenis kambing pakai serban ke apa hak alim lagi no, mahal lagi lah. Hak linga labuh no, boleh 2,500 tekor malam. Nampak tak? Duit no. Akhirnya siapa yang jadi susah? Orang Islam dah jadi susah. Yang kaya tak apa? Hak bukan Islam. Dia pun himpun. Tiba-tiba tuan-tuan, bila mana main bencana ke, main apa-apa masalah ekonomi, siapa teruk? Kita lah teruk. Yang tak teruk, dia apa? Pasal apa? Main dia ada belunggu di rumah ni. Cikgu dia pencen. Dia lulus setahun, tak payah abang cikgu lah. Pencen, umur 51 pencen. Pasal apa pencen? Pasal kaya. Kaya pasal apa? Lah ni makdum
di rumah dia mah dia ada sekilo. Maklum kali ni, kalau 1 gram 280 kali dengan 1000 gram, berapa juta? Juta lah. Nah, juta dalam rumah ada. Mah dia hari duduk ni, naik turun 2-3 hari, lepas tu naik pula, naik. Lagi masalah krisis dunia lagi dia naik. Pasal apa maklum? Dia kata, Ustaz, saya buat ni bukan untuk saya pun nak mati. Saya pun tahu saya nak mati, tetapi ini untuk masa depan anak-anak saya, barangkali cucu saya. Esok dia mengaji tak ada duk minta PTPTN tu dah. Wah, lah ni PTPTN murah. Kalau satu semester 8,000 kali dengan 8 duk ada 64,000. Keluar graduate saja 64,000, tinggal potong tiap-tiap bulan 300. Kerja pun tak dapat ni. Nampak tak? Ini cara yang telah diaturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, apa hak Nabi buat tu tak ada mudarat langsung bagi kita. Cuma yakin dan tak yakin saja. Apa hak Nabi suruh tak ada mudarat langsung buat diri kita dunia dan juga akhirat. Bahkan memberi kebaikan pula. Apa? Maka dunia ini adalah tempat bertanam dan akhirat adalah tempat memetik. Dan dunia ini merupakan wasilah atau jambatan yang mesti dilalui untuk sampai ke negeri akhirat. Jadi nak sampai ke syurga, nak sampai ke hari akhirat, tidak mesti melalui jambatan dia. Apa dia? Kehidupan dunia adalah jambatan, wasilah utama nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama ditanya, pasal apa kamu nak masuk sangat syurga? Dia kata sebab satu ya. Kerana dalam syurga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dia kata. Dia kata dalam syurga tu aku nak satu ya, nak berjumpa, nak duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak? Sebab itu hari ini kita tengok banyak pusat-pusat pengajian tumbuh bagaikan cendawan. Alhamdulillah banyak. Di sini ada, di mana? Di Padang Serai ada Darul Mumtaz, lepas tu di Kejai Ustaz Marzuki, lepas tu di Luneh, lepas tu di Kulim Ustaz Nizam Banjari Tafiq Ibn Sina, lepas tu pondok Mengkuang Baba Ridwaudin, lepas tu pondok Penanti, lepas tu pondok di Padang Menara. Allah, banyak semua. Banyak pusat pengajian lagi bagus. Lagi banyak pusat pengajian lagi bagus. Kerana apa? Bila mana ada orang yang duk baca Quran, duk mengaji, maka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di sekitar kawasan tersebut. Ayah kalau puasa kita pergi Pulau Pinang, turun jabatan ambil kanan, nak pergi ke Jelutong, akan nampak selepas daripada petrol Shell belah kanan, terus lagi kita akan nampak satu bangunan besar kala putih. Dia punya cermin dia tu warna-warni. Cermin dia tu warna-warni. Saya duk tengok melantang apa hotel apa ni buat ni cantik kan ni. Bila mana kita pergi ke depan tu kan, rupanya sekolah Kristian Methodist ni. Sekolah dia punya besar ke bawah tu. Nampak tu tak? Dia duduk di mana tu? Dia duduk yang dahulunya belah sana adalah sebab pedagang-pedagang Islam yang menyampaikan dakwah. Tok nenek moyang kita tetapi hari ini cuba tengok bagaimana tempat negara tanah Melayu hari ini dibangunkan dengan binaan yang besar, yang tersergap indah, ranah berjuta harga dia. Siapa punya? Tu dia orang lambang cross, salib punya besar tu. Siapa punya? Orang bukan Islam. Pasal apa? Mereka memperelokkan pusat pengajian daripada tidak lain dan tidak bukan mereka nampak 20 tahun akan datang, barangkali cucu kami akan mengaji tau. Barangkali keturunan kami akan mengaji tau. Maka perkara ini, sifat ini, semangat ini ada pada orang bukan Islam. Tetapi tidak ada, bukan tak ada, ada sikit sangat pada orang Islam. Yang dia main ustaz tu duk tekan aitar tu, dia pakai adik tabung tu. Dia macam tu kan. Ustaz tu kira ada ni pakai adik kita tu. Kira ustaz dia tak boleh pakai apa, kena pakai liter budak
Kereta ustaz kena kereta kuda hak tolak 500 meter jalan 3 meter, tolak 500 meter jalan. Ni ustaz syurga ya ustaz. Inilah ustaz sunnah ya tak? Nampak? Nampak tu? Pasal ada sifat hasan. Sebab tu pahala yang berpanjangan antaranya dia melahirkan zuriat dan mendidik para pendakwah-pendakwah yang bakal turun ke medan masyarakat nak menyampaikan Islam. Sebab tu di mahad kita maklum macam-macam orang ni. Ustaz ni mengaji tadi kenapa nak makan apa? Saya kata alhamdulillah. Jangan soalan yang begitu tepat je lah. Makan apa? Kau main tanya dulu saya. Tiap-tiap malam orang tanya saya nak makan apa. Tapi tak tahu nak makan apa lah. Tu lah jawapan dia. Faham ke tak belum? Maklum faham ke tak? Macam tak apa dah minum ya boleh. Nah, pasal apa? Ini yang berlaku. Saya masuk mahad tahfiz, orang-orang sekeliling kita yang masuk mahad tahfiz ni dia kata tak boleh jadi tu imam malah. Kita tahu kerja kita tahu. Jadi tu imam malah tengok ni. Kami mengaji tinggi-tinggi sampai luar negara sini sana cakap masalah cakap apa putih sampai orang putih pun tak cakap, tak tahu kami cakap apa, punya fasih sangat ni. Nah, tengok kami kerja hebat-hebat. Kerja hak ni gaji besar, kereta besar, rumah besar, motor besar, bini laki besar. Dia lah. Nak habaq kata lah, nak peleceh kita. Dah hak kelak lah nak makan apa dia. Apa Quran dia? Saya kata alhamdulillah lah. Saya kata buruk lah tak ke Quran boleh makan, takkan buat Quran tak boleh makan. Kena dengan yang tu beli itu lah. Nah, balas itu ya, orang hak tak faham ni, balas itu dia. Patut jumpa. Dia lari, jumpa dia lari. Dia kata Syekh, ambil mana lama aku tak jumpa. Aku lah salah awal. Aku dulu duduk pelicin. Dah buat kerja, berhenti kerja, duit apa tak ada. Bukan hang ngaji sampai London mana kah? Hang duduk ngaji dulu ni. Cakap maksudnya gila-gila punya ya. Tu lah dia kata aku duduk pelicin hang ni. Dia kata ada ni hang macam mana ada kerja buat aku nak kerja dengan hang dia. Boy, hang jangan boleh buat pasal. Hang nak aku juta buat kata bayar 2-3 ribu hang. Dia kata apa tu je lah 800. Aku tak ada kerja lagi kata. Nampak lah kan? Nampak tak? Dunia ni dia pusing. Jangan duduk pelicin orang. Jangan duduk pelicin orang. Jadi alhamdulillah anak kita yang mengaji sekolah agama, yang mengaji sekolah apa pun kena bagi semangat kat dia. Jangan duduk pelicin dia. Nah, kalau anak hantar tidur asrama, buat cara nak duduk asrama. Ni hantar duduk asrama, tiap-tiap minggu nak ambil anak buat balik lah ni, buat balik tuihan dah. Nampak tak? Anak saya tak boleh renggang-renggang lama-lama, nanti dia teriak-teriak, lalu teriak pergi berliput balik bang. Piduk dengan maklum, piduk teriak lah lama-lama apa. Nak mengaji tapi manja. Ada yang tak lulus hujan. Merayu ustaz, tolonglah kami nak masuk sekolah, kami nak anak kami ni hafal Quran jadi lagu ulama. Takkan bagi masuk. Allahu Rabbi ta'ala ustaz, saya haturin silap lupa kata anak saya ni nak kena ambil SPM belah. La haula wala quwwata illa billah. Awak tak ada SPM hang tak boleh makan tak? Dia kata apa ustaz? Kata tak saya tanya. Ya, tak ada SPM tak boleh makan. Tak saja lah nak ambil nanti masuk boleh lah hafal Quran. Hafal Quran ni bukan benda part time, dia full time. Tak ruangnya. Cuma menghafal Quran ni hukum sunat, tak jadi wajib saja. Orang yang bila mana dia hafal Quran, dia tak boleh letak Al-Quran sebagai part time. Dia kata tak apa, cuti-cuti saya pergi masuk, pergi hafal Quran. Lepas tu dah habis cuti, saya pun pergi beli kop dengan Quran pun saya tak pulang dah. Hani orang tak ada adab dengan Quran. Sebab itu jalan utama nak boleh ilmu, anak-anak kita nak jadi orang yang alim, orang yang faqih, orang yang faham agama. Jalan hak paling pertama tadi hafal Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran dulu. Al-Imam Nawawi rahimahullah hafal Quran dulu. Banyak, bukan kata banyak, kesemua ulama yang hebat mulakan dengan Al-Quran. Tapi hari ni berapa ramai orang yang tak yakin dengan Al-Quran. Nak ambil SPM, ambil ya, tak ada masalah.
Nak ambil sijil apa pun ambil lah. Tapi jangan kamu meletakkan, kalau tak ada SPM, anak saya tak boleh kerja. Berapa banyak graduan di luar, bukan takat SPM, ada master, kerja pun tak ada hari ini. Nampak tak tuan? Kes COVID baru ni, berapa banyak yang kerja syarikat penerbangan. Itu dia hak kerja syarikat penerbangan tu tak ada sijil ke belum? Mesti ada sijil. Cakap masalah sijil sana, sijil situ, segala keperluan nak jadi orang yang kerja dalam syarikat penerbangan cukup lengkap lah. Tapi bila main COVID, apa berlaku? Dibuang kerja 3 kerti orang, ada hak kelang tutup terus dah. Tapi ada dengar COVID tu imam kena buang masjid. Ya tak ada, duk macam tu lah. Ada COVID dengan ustaz tahfiz kena tak ada seorang pun yang berdamping dengan Quran mati pasal tak boleh makan. Kalau ada apa masalah? Nak tengok betul ke dia ni tak boleh makan pasal Quran ke pasal benda ni? Faham tak? Maka jangan kita letakkan Al-Quran nilai dia sama SPM, sama dengan PhD, sama dengan master, sama dengan sijil-sijil ada. Tidak akan sama nilai dia. Kerana PhD bukannya kalam Allah, kerana master bukannya kalam Allah. Orang yang mengaji PhD ada salah dia walaupun dia PhD. Orang yang master ada salah dia walaupun dia master. Salah dia. Orang yang diploma ada salah dia. Tetapi bila mana orang yang menghafaz Al-Quran, sudah semestinya apa yang dia hafaz itu tulen 100% daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena yakin semua dengan Quran. Sebab tu bila orang nak menghantar anak di mahad kita, dia saya nak hantar anak saya suruh dia mengaji juga tahun ni. Saya tanya dia, dah ni abang nak mengaji ke anak nak mengaji? Anak mau tak? Dia tanya saya tak apa mau, saya yang nak. Lalu senang ya. Abang duduk di sekolah, anak abang balik, biar abang mengaji tahun ni. Tak apa, saya pergi cari sekolah ni. Pasal apa tak? Kalau awal pun hang duduk paksa nak hang, tak boleh. Quran dia tak boleh paksa. Kena ikut anak ni nak mengaji hang mana. Anak dia minat engineering, apa pergi engineering. Anak dia minat nak aero angkasa, apa pergi aero angkasa. Ni anak kenal pemain komputer, suruh hafal Quran. Meliu budak tu kan, guru-guru pun siapa sakit naik kepala ni. Pasal apa? Tak boleh. Dia tak boleh nak fokus. Maklum faham ke tak ni saya nak bang ni? Halo? Tak apa nak nampak ni. COVID tu tak boleh, tak boleh cakap. Tak lagi virus main. Nah, tu kena jaga. Sebab tu benda-benda ni belum kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil sijil apa ambil bila. Dan ulama kata hidup kita ni memang ketah tu. Memang ketah beranak kita. Tidak. Sijil kelahiran ketah lah. Itu lagi. Sijil mati ketah lah. Tak ada orang buat sijil mati buat muzik tepek taumah lah. Ni sijil mati pak saya tak ada 3 suku sangat lah kawan tu. Nah, lantik dari dalam teri atas-atas boleh goyak yang atas tu. Lantik jadi raja atas-atas. Lantik jadi CEO atas-atas. Lantik atas-atas. Kahwin atas, cerai atas, sijil wang SPM atas, PMA atas, UPSA atas, semua atas, loan bank pun atas. Subhanallah. Hidup kita ada atas ya. Nampak? Barangkali dia cantik, barangkali dia tergoyah. Itu dah hidup kita yang sementara. Dan yang terakhir, atas dasar inilah umat Islam digalakkan berusaha, berniaga, mendirikan binaan dan sebagainya. Jangan nampak tak? Pengarang kata, walaupun akhirat yang kita cari, tetapi di dunia jangan kita lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala kata, jangan kamu lupa nasib kamu atas muka bumi. Ini piduk lagu tinggal nak bini di rumah tak makan apa. Jadi kita tak apa, Allah Taala akan. Kalau lagu tu saat ini keluar, pergi duduk dalam traffic light tengah jalan tu, polis ke apa ke duduk tepi, biar lori mebelah. Allah ada. Itu kurang cerdik nama dia. Kalau Allah Ta'ala tu memang ada. Takut kita tu tak ada. Allah Ta'ala tu ada. Naik kapal terbang buka tingkat 7.
Allah ada, dia kata hidup. Sebab tu kita mengaji ilmu tauhid ada apa? Ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adat. Adat kata bisa memutuskan. Api membakar. Adat kata, adat pun ada pakai juga. Ada kata Allah. Ada buat kemas tak terkena gaya, boleh sakit dan serta dia. Faham yang boleh tu. Nek kereta minyak tak luruh. Allah kata ada. Allah ada pakai bentuk kereta apa? Anda faham tu. Baik. Malah untuk mengatur hal-hal ini Islam telah mensyariatkan hukum hakam yang berkenaan dengan masalah muamalah yang mengandungi masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya, serta diatur pula dengan sistem dia tak tinggal dunia, akhirat mesti kena sedia. Nego zakat nak bayar. Simpan mas, simpan tak? Zakat kena bayar. Saham tak? Zakat kena bayar. Simpanan, zakat simpanan dan sebagainya ada berlaku di dalam Islam. Belah lembu, berapa ekor lembu kena buat keluar zakat. Berapa ekor kambing kena buat keluar zakat. Dia belah unta, macam mana nak kena bayar zakat. Itu Islam anjurkan berlaku. Supaya apa? Supaya yang ada pada harta kita tak semua kita ambil, melainkan ada orang-orang di dalam bahagian harta kita fakir, miskin dan sebagainya. Baik. Dan disediakan pahala yang besar bagi orang yang bersedekah supaya teragih kekayaan keseluruhan lapisan masyarakat yang aman dan bahagia. Jadi kalau dia ada harta, dia boleh tolong orang dia kaya, dia boleh beri pada orang. Wallahu a'lam bissawab. Kita tengok contohnya orang kaya tu apa? RHB Bank. RHB Bank Rashid Hussein buat tau. Dia buat duit banyak juga. Bank tu bank. Banyak harta dia, juta-juta duit dia. Tapi Allah Ta'ala gerakkan dia untuk banyak berinfak. Di Langkawi ada satu masjid namanya Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Itu dia buat tu nama mak dia. Lepas tu dia buat Negeri Sembilan masjid nama Husin. Nama mak dia lah Masjid Husin. Yang terbaru masjid nilai dia harga 100 juta. 100 juta. Masjid Seri Sendayan adalah masjid yang dibina oleh Toki RHB Bank Rashid Hussein. Kaya lah 100 juta menggunakan dia punya kita kata seni bina daripada Turki kalau tak silap. Dan seakan-akan masjid tu kita tengok macam mana masjid yang ada di Dubai. Macam duduk luar negara, dia punya sistem dia punya landscape dia, masjid dalam taman. Maklum bayang kalau dia mati berapa banyak pahala orang dia boleh. Masjid tu 10,000 orang boleh bayang sampai keluar. Kalau sehari orang main sembahyang baca Quran tu, dia ada buta karya boleh pahala. Pasal apa? Duit banyak ni baru tu. Kita mungkin tak ada 100 juta. Buat guna kita buat apa selagi mana tanah rumah tu dimanfaatkan, maka kita pun boleh pahala. Boleh tak lo? Tidur ada tak nampak ni duduk belakang. Jadi lagu itulah kita ni nak mati lah kau. Tak saya mata saya ni dekat dengan pondok pelanti tu accident depan Subaidah. Tengok lalu tu duduk teredang kaki atas tu kalau tak salah umur 40-an tu. Dia nak pergi mana umur ada. Jadi tang mana pun dia jadi belum boleh jadi balik ni accident mati boleh jadi lah. Tak tentu. Jadi mudah-mudahan kita buat amal soleh dan persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.